Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini saya ada membuat video yang berjudul PU Faiz dan bertanyakan dalil. Lalu salah seorang penonton share ataupun kongsi kepada saya sebuah link di mana Tuan Guru Nik Aziz rahimahullah juga ada menyebut sesuatu tentang bertanyakan dalil. Ayuh kita dengar dan saya mainkan potongan video ni, pendek saja. Saya mainkan 2 kali sebab Tuan Guru bercakap dalam logat Kelantan. Mungkin ada yang tak dapat menangkapnya, maka saya mainkan 2 kali. Ayuh kita dengar, kemudian saya berikan sedikit ulasan. Dia kerja Islam ni beri dalil kau ni. Baik ngundi, baik makah, baik kahwin, baik bini pun kewajipan kita beri dalil. Dia tak ada makhluk yang lebih mustahak diberi dalil daripada manusia. Lembu kubat tak payah beri dalil ke dia, pakai gitu kan, ping atas belakang dia reti dah. Lembu kubat, ayam itik ni makhluk-makhluk apa saja lain pada orang tak perlu kita beri dalil, kerana bakat terima dalil tak ada pada orang tu. Tuhan tak buat. Kita nak ajar lembu ko, ajar kubat ko, ajar berapa, Kelantan ni zaman hari tu ajar lembu galu. Dia main no cici. Tak kena gaya apa tak panggil apa dia reti. Tak payah beri dalil ke dia. Aku rupuk kemu ke ilmu, aku peromu ke ilmu, aku duk mandi ke tak payah, dia tak reti. Tapi hak retinya orang je yang perlu diberi dalil. Dia kerja Islam ni beri dalil kau ni. Baik ngundi, baik makah, baik kahwin, baik bini pun kewajipan kita beri dalil. Dia tak ada makhluk yang lebih mustahak diberi dalil daripada manusia. Lembu kubat tak payah beri dalil ke dia, pakai gitu kan, ping atas belakang dia reti dah. Lembu kubat, ayam itik ni makhluk-makhluk apa saja lain pada orang tak perlu kita beri dalil, kerana bakat terima dalil tak ada pada orang tu. Tuhan tak buat. Kita nak ajar lembu ko, ajar kubat ko, ajar berapa, Kelantan ni zaman hari tu ajar lembu galu. Dia main no cici. Tak kena gaya apa tak panggil apa dia reti. Tak payah beri dalil ke dia. Aku rupuk kemu ke ilmu, aku peromu ke ilmu, aku duk mandi ke tak payah, dia tak reti. Tapi hak retinya orang je yang perlu diberi dalil. Baik, kita sudah pun mendengarnya, alhamdulillah. Sekarang ni saya di tepi pantai, Pantai Puteri di Melaka. Angin agak kuat. Moga-moga masih dapat mendengar suara saya ya. Okey. Jadi apa yang beliau sampaikan itu betul, hanya lembu yang tak perlukan dalil. Kita manusia, makhluk yang berakal, yang Allah berikan kebijaksanaan, maka kita memang patut diberikan dalil. Dan bukan kita sendiri-sendiri yang cari dalil, bukan kita sendiri-sendiri yang mengeluarkan hukum daripada dalil, tapi kita nak tahu apakah dalil yang digunakan oleh para ulama, apakah dalil yang digunakan oleh para imam mujtahidin. Okey. Jadi dalam hal ini, berdasarkan video saya sebelum ini yang berjudul PU Faiz dan juga bertanyakan dalil, ada yang memberi komen bahawa bertanyakan dalil ini bukanlah sesuatu yang mudah. Kena faham ilmu usul fiqh, kena faham kaedah-kaedah fiqhiyah, kena faham bahasa Arab dan pelbagai lagi. Saya kata betul semua tu. Maka sebab itulah kami orang awam sangat menghargai apabila adanya para ustaz, para syekh yang menjelaskan sesuatu isu agama dengan dalil-dalilnya dan kemudian memberi penjelasan lanjut tentang bagaimana dalil itu difungsikan. Kalau saya boleh katakan bagaimana dalil itu difungsikan. Sebab itu bukan untuk kami orang awam yang sendiri-sendiri ini dalil, itu dalil, tetapi adalah untuk para agamawan seperti PU Faiz ke, ataupun Ustaz Syed Ahmad Faiz Ali Idrus atau sesiapa lain. Mereka lah yang menerangkan kepada kami apakah dalilnya, bagaimana pendalilannya kan. Khasnya apabila perkara-perkara yang lain daripada lain ataupun perkara yang khilaf. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, apabila saya orang awam lain bertanyakan dalil, lazimnya kita tak bertanya perkara-perkara yang lazim. Tetapi kalau yang lain daripada lain, kami ingin tahu kan. Sebagai contoh, kalau ada yang ingin membaca surah Yasin 3 kali sempena malam nisfu Syaban misalnya kan. Jadi kita bertanya, apa dalil baca 3 kali? Apa dalil dikhususkan kepada surah Yasin? Bila macam tu kita tanya dalil kan. Jadi perkara-perkara begitu. Kemudian
kemudiannya apabila ia menyangkut perkara khilaf, itu kita nak tahu dalil. Dan bila kita tahu dalil, kita dapat faham perbezaan pandangan dan kita dapat bersikap toleran terhadapnya. Sebagai contoh dalam bersentuhan dengan anjing kan, hukum bersentuhan dengan anjing. Kita di Malaysia, kita difahami bahawa kita diajar bahawa anjing ini apabila basah, mana-mana bahagian tubuh badannya basah, ia adalah najis mughalazah, najis besar yang perlu dibasuh dengan 7 kali basuhan, salah satu kali dengan tanah kan. Okey. Jadi ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua berkata bahawa yang najis daripada anjing hanyalah jilatannya. Yang najis daripada anjing hanyalah jilatannya, bukan yang seluruh badannya. Dia tak kisah kering ke basah, bukan badannya tetapi jilatannya. Okey. Jadi ini pandangan kedua. Pandangan ketiga, jilatan anjing pun ia bukan najis. Dibezakan antara anjing yang dipelihara dengan anjing liar. Anjing liar barulah najis, anjing yang dipelihara, anjing yang dilatih itu bukanlah najis. Okey. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan biasa travel ke destinasi luar negara, Australia, New Zealand atau mana-mana, di lapangan terbang lazimnya ataupun kadang-kala ada anjing yang menghidu dadah kan, ada anjing yang menghidu dadah. Dan kalau kita perhatikan, anjing tu tak buka mulut, dia tak menyalak, dia tak buka mulut, dia tak jilat beg kita, dia tak jilat beg kita. Kenapa? Sebab anjing-anjing itu telah dilatih bahawa di kalangan para penumpang Muslim, jilatan anjing adalah najis. Maka mereka dilatih supaya, anjing-anjing itu dilatih supaya tidak menjilat para penumpang, tidak menjilat bagasi. Perasan atau tidak? Sebab kita di Malaysia daripada kecil telah brainwash kan, anjing ini najis, mughalazah. Kita nampak anjing je kita panik kan, kita tak bezakan anjing tu jilat ataupun tidak. Tapi kalau ada pergi terbang ke mana-mana di Australia, New Zealand atau mana-mana yang ada anjing penghidu dadah tu, cuba perhatikan anjing tu buka mulut, jilat-jilat atau tidak. Kan? Okey. Kemudian macam saya kata tadi, ada pendapat ketiga bahawa anjing yang dilatih, anjing yang dipelihara itu tidaklah najis. Okey, apakah dalilnya? Dalilnya bahawa kita dalam Islam sememangnya dibolehkan untuk menggunakan anjing yang dilatih untuk berburu. Dan apabila anjing itu menangkap haiwan buruan tu tidaklah dikira sebagai najis, ataupun kita kena samak, kena bersihkan bahagian yang ditangkap oleh anjing tersebut. Tak ada pula kan? Okey, ayuh kita sama-sama ulang kaji firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang keempat surah Al-Maidah. Ayat keempat surah Al-Maidah, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yas'alunaka ma'za uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibatu wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wazkuru ismallahi 'alaihi wattaqullah innallaha sari'ul hisab. Bermaksud, mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, apakah makanan yang dihalalkan bagi mereka? Maka jawabannya ataupun bagi menjawabnya, katakanlah, dihalalkan bagi kamu makanan yang lazat-lazat serta baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang-binatang pemburu yang telah kamu ajar. Salah satu daripadanya ialah anjing. Okey. Untuk berburu mengikut cara pelatih-pelatih binatang pemburu. Maknanya binatang tu dalam kes ini, salah satunya anjing, telah pun dilatih. Kamu mengajar serta melatihnya adab peraturan berburu sebagaimana yang telah diajarkan Allah kepada kamu. Oleh itu, makanlah dari apa yang mereka tangkap untuk kamu dan sebutlah nama Allah atasnya. Okey, di sini ada perbezaan pandangan di kalangan ulama. Satu pendapat kata bila nak lepaskan anjing, baca bismillah. Satu lagi kata bila anjing tu bawa balik, baca bismillah. Okey, tak apa. Tapi kalau anjing itu binatang najis sebagaimana yang kita maklum di Malaysia, takkan nak baca bismillah ke anjing tu kot kan? Macam mana tu? Okey, oleh itu makanlah dari apa yang mereka tangkap untuk kamu
dan sebutlah nama Allah atasnya ketika kamu melepaskannya untuk berburu. Tak silap saya, kalau ikut hadis Nabi SAW, bila nak lepaskan anjing tu, baca bismillah. Sebab kalau anjing tu dah tangkap, bawa balik, binatang buruan tu sudah pun mati, dia dikira bangkai kan. Maka bila lepaskan anjing, pendapat yang lebih kuat ataupun berdasarkan hadis Nabi, bila nak lepaskan anjing, baca bismillah. Nah sekarang ni, sekali lagi, kalau anjing tu najis mughalazah, binatang yang, kalau kita di Malaysia kan, binatang yang hina, binatang yang teruk apa, ada ke baca bismillah ke anjing tu kan? Dan bertakwalah kepada Allah dengan memelihara diri dari memakan yang diharamkan. Sesungguhnya Allah Maha cepat hitungan hisabnya. Okey, ini sekadar contoh supaya dengan mengetahui dalil masing-masing pihak, kita dapat bersikap lebih toleran. Dengan syarat masing-masing pihak ada dalilnya. Okey, kita tak mahu, sebab macam di Malaysia, kita dah biasa satu pendapat. Kita diajar satu pendapat, dalil pun tak bagi kan. Okey, katakanlah kalau ada dalil pun satu pendapat dan kita tidak diajar pendapat yang lain. Maka bila kita nampak sesuatu yang berbeza, contohnya pandangan ketiga tu mazhab Maliki. Okey. Kalau kita tengok pandangan yang ketiga tu, terus kita berburuk sangka ataupun terus menuduh apa dia, tengok tu Wahabi, anjing tu boleh je macam tu. Kan, padahal mereka ada dalilnya juga. Kita dalam mazhab Asy-Syafi'i pun ada dalilnya juga. Saya tidak menafikannya kan. Dan mereka yang berkata hanya jilatan, tak kisah anjing pelihara atau anjing liar, hanya jilatan sahaja yang perlu disamak, yang perlu disertu. Mereka pun ada dalil juga. Bila kita tahu masing-masing pihak ada dalil, maka kita akan bersikap lebih toleran dalam perkara ini. Bahkan boleh saja kita memilih pandangan yang bagi kita lebih kuat ataupun lebih sesuai. Macam dalam isu anjing itu, saya sendiri secara peribadi lebih condong kepada pandangan yang ketiga itu. Sebab anjing adalah satu makhluk yang Allah cipta dengan pelbagai kelebihan. Untuk search and rescue, untuk anjing yang kita sebut anjing yang peneman, untuk orang yang buta, orang yang OKU dia boleh teman, dan macam-macam lagi kegunaan kan. Macam saya cerita tadi, di lapangan terbang digunakan untuk mengesan dadah. Tadi saya sebut search and rescue. Saya sebut apa lagi tadi? Okeylah, tak apa, saya tak teringat macam ni sebab kita tak biasa dengan anjing kan. Okey. Jadi ada banyak kegunaannya. Kita pula tak memanfaatkan satu makhluk yang Allah cipta dengan pelbagai kegunaan, dengan kadar kesetiaan yang sangat tinggi. Kita pula tak menggunakannya, tak memanfaatkannya atas sebab dalam mazhab kita ia adalah najis mughalazah. Dan bila najis ni of course tak boleh nak peluk-peluk, nak pegang-pegang ke apa kan. Padahal kita sama-sama tahu kalau kita nak melatih mana-mana haiwan, dalam kes ini nak melatih anjing, kita perlu pegang-pegang dia selalu, tepuk-tepuk ke, peluk ke. Jadi anjing tu tahu yang dia buat sesuatu yang betul ke apa kan. Sebab saya biasa tengok anjing-anjing di lapangan terbang. Okay? Saya suka tengok anjing tu. Dan saya tengok orang yang bawa anjing tu untuk menghidu ke apa. Bila anjing tu dah buat satu, dia akan tepuk-tepuk, dia akan peluk ke apa, kemudian bagi makan sikit ke apa. Okey, dan dengan cara itu haiwan itu akan bermotivasi untuk terus menghidu. Dalam kes ini menghidu dadah lah. Okey, jadi ini pandangan saya. Okey, kita di Malaysia tak biasa, tapi bagi saya sudah masanya kita berubah. Okey, kita berubah daripada pandangan yang ini ni kepada pandangan yang ketiga tu. Okey, tak apa, ini sekadar tambahan lah. Tapi nak cerita masing-masing pihak ada dalilnya, masing-masing pihak ada pendalilannya, cara penghujahannya. Dan bila kita tahu dalilnya itu, ia menjadi sesuatu yang lebih luas. Okey, fiqh yang lebih luas dan kita tidaklah terhad kepada satu pandangan sahaja. Baik, itu yang ingin saya kongsikan tentang dalil. Ringkasnya, sebagaimana yang disebut oleh Tuan Guru Nik Aziz rahimahullah, hanya lembu dan haiwan-haiwan lain yang tak perlukan dalil sebab mereka memang tidak dicipta untuk dalil. Adapun kita manusia, kita diberikan akal dan kita patut diberikan dalil dalam sesuatu urusan agama. Kedua, okey, bukan semua orang boleh faham dalil, tak apa. Sebab itulah kita adanya agamawan, ustaz, ustazah, tuan guru, syekh ke dan sebagainya untuk menjelaskan dalil tersebut dan bagaimana dalil itu digunakan oleh mazhab Syafi'i ke, mazhab Maliki ke, mazhab Hanafi ke, mazhab Ibnu Hazmin ke dan sebagainya. Dan jadi kita dapat belajar di situ.
Okey, bukan kita suruh belajar sendiri-sendiri dalil, tak, kita masih lagi berharap. Dalam video saya yang asal, PU Faiz dan Pertanyakan Dalil, saya kata dalam rangka beriktibar, kita masih memerlukan kepada para ulama. Okey, dan yang ketiga tadi, sebagai contoh, saya sentuh sedikit tentang anjing. Okey, baik. Itu yang saya ingin kongsikan. Ini matahari tengah nak turun ni. Ayuh kita tengok sedikit lah. Okey, boleh balik landing.